Mahkamah syariah itu sahaja yang patuh syariah. Seolah-olah mahkamah sivil ni mahkamah kafir. Siapa Nick Allen ni? Kenapa dia yang buat? Karakter orang hak bawa ni pun ada problem. Fakta yang negara ni hidup dalam kepelbagaian. Come on, maki Dia seolah-olah memang plannya nak bunuh UMNO. Ataupun di Indonesia, siapa berani pergi ke Indonesia nak buka sekolah jenis kebangsaan Cina? Takkanlah kita nak duduk dalam parti UMNO ni lagi. DAP buat macam ni pun kita nak duduk lagi ke sini? Kawan silaturahim tu pada saya tetap kena teruskan. Itu kita serah pada kepimpinan tertinggi untuk buat keputusan. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kembali lagi dalam rancangan podcast Relax Bro, episod ke 22. Episod ke 22 bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari Dan saya Wan Agil Wan Hassan. Terus follow kami di semua platform media sosial kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk kelangsungan Terus nak senyum je. dan kelestarian Terus nak senyum sekarang. perjuangan Relax Bro podcast. Terus bersama-sama dengan anda semua memberikan pandangan-pandangan yang kritis namun berhemah, berhikmah, lagi menyeru kepada suasana yang harmoni dan perdamaian walaupun kita berbeza pendapat dan pandangan. Tu Agil lah. Betul. Hari ni juga, bukanlah hari ni, cukup match yang ke-1000 Cristiano Ronaldo. Ada sebab lah saya sebut. Pelik tu. Ada sebab saya sebut. Pelik. Walaupun dia bukan pemain Liverpool, Tak pernah main pun. tapi tak pernah main Liverpool, dan match dia pun yang paling banyak sebenarnya bukan di MU, tetapi di Real Madrid. Dan yang terbaru di Al-Nassr, 51 match dah, dengan usia beliau baru 39 tahun dah tahun ni. Bukan baru lah tu. Tu kalau tengok player-player banyak dah retire, ramai dah retire dah. Tengok compare to Rooney jugalah. Rooney pun dah retire 35, 36 dah retire dah. Ramai player-player yang dalam 35, 36 dah retire. Tapi dia manusia yang rare. Rare lah. Dia saya rasa dia committed hidup dia dengan bola sepak ni. Disiplin. Disiplin The most dia. important thing, disiplin dia. Kalau Luar biasa. you baca banyak macam dia belum ada, saya tak pernah baca, tak pernah tengok lagi ada autobiografi dokumentari dia tak ada. Macam Beckham. Dia tak ada dokumentari apa, tapi bila kita baca kadang-kadang komen-komen kawan-kawan yang pernah main dengan dia kan, teammate dia masa kat Manchester United dulu, cerita how disciplined he was. Kalau training tu dia paling first lah. Dia orang datang tu bukan dia sampai awal, tak. Dia dah warm up dah peluh lah dia. Ya. Dia dah peluh. So dia makan dia jaga, body fat dia jaga. Luar biasa lah, luar biasa dia. Luar biasa. Tapi itulah, orang kata pun nak jadi macam dia tu bukan satu hal yang mudah. Ronaldo. Dia mungkin Contoh Liverpool pemain bola sepak. ada salah lah. Liverpool ada salah je. Tapi pun tak sampai kat level tu. Saya dengar ada kelab nak beli dia sampai berbilion ni, 1 point berapa bilion dah. 1.4 bilion cakap saya. This is nuts lah. Tapi yalah, itulah nilai dan value pemain Liverpool. Salah tu. Terima kasih lah. Salah tu. Hari ni kita ada 2-3 topik yang hari ni kita santai politik lah Dok. Saya rasa kita santai politik. Kita pun tak boleh nak lari daripada hakikat yang kita ni dua-dua ahli politik. Betul. Aktif lah, bukanlah aktif, maksudnya kita ada jawatan lah dalam parti. Jadi tak boleh nak deny that fact. Kalau tak cerita pasal politik tu Tak betul lah. Dan hari ni topik-topik itu banyak menyentuh tentang beberapa isu yang berlaku sepanjang seminggu dua ni. Dan mungkin kita akan lebih menekankan kepada perbincangan politik, yang mana mungkin ada orang yang tak suka dengar, tapi jangan tengok kami ni sebab kami ni daripada UMNO. Tapi kena lihat pandangan kita. Saya tak tahu macam mana pandangan penonton dan pendengar. Tapi saya yakin kita dua ni tak adalah orang kata totok sangat. Kita ada rasional kita lah. Walaupun kita ahli parti, tapi kita ada rasional kita. Isu yang semua orang dah cakap, semua orang dah bincang, dan kebanyakan naratif-naratif ni telah pun dikeluarkan pada orang ramai adalah berkaitan dengan isu Nick Allen yang telah menang. Saya tak nak panggil dia menang sebenarnya.
Dia lebih kepada apa sahaja tuntutan petition Nick Allen buat pada Mahkamah Persekutuan dipersetujui oleh hakim-hakim di Mahkamah Persekutuan. Dia ada 9 orang hakim, menang 8-1. Yang tidak menyokong adalah Hakim Besar Sabah dan Sarawak. 8 hakim menyokong petition Nick Allen, tapi bukan sokong semua, walaupun dia submit 20 permohonan. Competition dia. Dia menang hanya 16. 16 lah, tak silap saya 16. Yang ini yang membuatkan kita sedikit bukan tertanya-tanya, tetapi dia ada banyak persoalan ni. Bila lagi banyak kita dengar orang bercakap pasal kes Nick Allen ni, dan dia lawan dengan Kerajaan Negeri Kelantan berkaitan dengan enactment Mahkamah Syariah di Negeri Kelantan yang digubal oleh DUN. Semakin banyak persoalan yang kita nak dapat jawapan, tapi kita tak ada jawapan tu. Apa pendapat Dok? Bagi kita ini bagi dulu pasal dia expert. Bukanlah kita ni bukanlah expert sangat, tapi itulah dia isu ni, saya kira technical part ramai dah jawab. Saya tertarik ulasan beberapa pihak, sama ada ulasan daripada KJ dan juga Syaril Hamdan. Saya tertarik ulasan mereka berdua. Demikian juga ulasan TikTokers ramai lah yang jadi ilmuwan pada waktu ini. Okay, golongan-golongan peguam dan juga Mufti Perlis juga satu ulasan yang pada saya menarik, dan beberapa rakan-rakan yang lain. Saya kira isu ni orang dah jawab hampir syumul dah. Dia punya respon hampir menyeluruh. Cuma saya nak sentuh ada 1-2 perkara saja. Pertama sekali, perlu kita fahami bahawasanya terminologi sesuatu, jangan kita terkekang dengan terminologi sesuatu perkara. Contoh, dalam soal ini terminologi perkataan syariah tu, syariah. Okey, syariah. Bila kata contoh mahkamah syariah bertemu dengan mahkamah sivil. Okey, contoh je bagi. Mahkamah syariah, mahkamah sivil. Seolah-olah kita melihat ataupun meletakkan pemahaman bahawasanya mahkamah syariah itu sahaja yang patuh syariah, tapi tidak mahkamah sivil. Seolah-olah mahkamah sivil ni mahkamah kafir. Itu pemahaman. Ini kita clear dulu. Okey. Sebenarnya perlembagaan kita telah meletakkan satu asas yang perlu kita fahami, bahawasanya Islam adalah agama persekutuan. Ruh dan nilai Islam itu ada dalam mana-mana praktis dalam perlembagaan, termasuk dalam mahkamah sivil, juga dalam mahkamah syariah. Mahkamah sivil, okey, penggubalan undang-undangnya melalui parlimen. Mahkamah syariah, penggubalan undang-undangnya melalui Dewan Undangan Negeri. Itu je cerita dia. Okay? Tetapi mahkamah sivil ni tak ada sebutan perkataan syariah. Bukan bererti dia tak patuh syariah langsung. Sebab kita kena faham, undang-undang Islam ni ada 3. Saya tertarik ulasan Tengku Maimun dalam apa? Keputusan. Bentangan keputusan Mahkamah Persekutuan terhadap petition Nick Allen ni. Satu rangkap tu menyebut tentang hukum-hukum dalam Islam. Kita ada hukum had, hudud, yang mana kadar ketetapannya ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada hukum qisas, hukum balas balik. Okey, contoh bunuh dibalas bunuh. Okey, dan sebagainya. Kita ada ketiga hukum ta'zir. Okey. Ta'zir ni, saya nak bahas ta'zir ni. Apa itu ta'zir? Ta'zir ni satu hukum yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan dan peruntukan khas kepada pemerintah untuk menentukan dan menetapkan apa-apa bentuk hukuman yang sesuai kadarnya dan sesuai kaedahnya mengikut pemerintah tersebut. Dia bagi kuasa kepada pemerintah. Dalam kaedah fiqh disebut apa? Tasarrufur ra'i 'ala ar-ra'iyyati manutun bil maslahah. Tindakan seorang pemimpin ke atas urusan rakyatnya bergantung kepada keperluan, kemaslahatan. Ni kaedah dia. Okey, sebagai contoh saya ambil hukum orang minum arak. Zaman Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, hukum sebatan, 40 kali sebatan. Okey. Zaman Umar Al-Khattab, Umar naikkan jadi 80. Zaman Uthman bin Affan, oleh kerana lelaki yang ditangkap minum arak itu
dia minum arak di siang Ramadan. Jadi pelaksanaan hukum ke atasnya Osman tambah 60 kali sebatan plus 60 kali sebatan kerana minum arak plus lagi 20 kerana dia tak puasa, dia buka puasa di siang hari. So jadi minta maaf, 80 kali sebatan plus 20. So jadi 100 sebatan di zaman Osman bin Affan. So jadi adakah bererti di zaman Nabi SAW Nabi buat 40? Itu tak bagus, tu tak adil loh. Dia adil tu tak boleh nak Sikit define sangat zaman Nabi. Sepatutnya zaman Osman ni lagi yang bagus. Itu bukan soal tu. Itu soal bergantung kepada pemerintah. Pemerintah di zaman itu dia melihat, oh ini bahaya ni. Ini dia dia tak puasa. Lepas tu minum arak pula. So nak tunjukkan gambaran beratnya hukuman, maka ditambah jumlah. Itu ta'zir dia panggil. Bergantung kepada kebijaksanaan pemerintah. Hukum lalu lintas jalan raya. Contoh di Saudi contohnya. Sebagai contoh di Saudi. Langgar lampu merah, dia jail dulu. Sehari semalam. Langgar lampu merah jalan raya tu, masuk jail. Saya pernah dengan kawan saya drive dalam kereta ni. Terlanggar lampu merah, sahabat saya kalau dia tengok ni dia gelak. Kami berdua dalam kereta dia drive, langgar lampu merah, terus turun kereta, tahan polis, masuk jail. Pernah masuk jail? Yes! Kurang penjara. Hebat. Satu malam ke 2 malam, saya tak ingat lah. Lama dah 2003, 2004 berlaku pada ketika itu. Saya student di Madinah waktu tu. So ini, Malaysia tak jail. Malaysia denda. Cuma hukuman makin lama dia akan makin tinggi. Makin tinggi. Bergantung kepada kemaslahatan. Okay, so jadi ini kita kena faham. Itu Islamik ke tidak? Patuh syariah ke tidak? Patuh syariah. Perundangan jalan raya, patuh syariah. Perasuah dalam Islam, dalam hukum had, Mahkamah Syariah tak ada pun hukum ke atas pelaku rasuah. Tapi adakah bererti rasuah, hukuman ke atas pelaku rasuah itu tidak patuh syariah? Kerana dia duduk dalam mahkamah sivil? Tak. So, sebab itu kita kena faham benda ni betul-betul. Okay, itu kita clearkan dulu. Perkataan syariah yang berada pada mahkamah syariah tidak bermaksud menafikan nilai patuh syariah dalam mahkamah sivil. Tentunya tak sempurna. Jangan saya kata sempurna mahkamah sivil. Kita belum sempurna. Sebab kita tak laksanakan secara total lagi hukum Islam tu. Ada kelemahan-kelemahan yang makin lama makin kita perbaiki dan kita perbetulkan. Itu satu. Kedua, saya nak komen juga, Agil. Ada orang duk cakap kata ini saya bagi teguran umum je lah. Dia kata, apa yang ni Elin competition ataupun yang dia petitionkan. Itu betul. Okey, tak apa, kita boleh setuju bab tu. Okey. Cumanya dia kata kita kena tengoklah, dia kata di mahkamah ada pertindihan di mahkamah persekutuan ataupun di mahkamah sivil, undang-undang tu lebih berat. Compare tu undang-undang dalam mahkamah syariah 356 je. Maksimum pun. 356 tu apa? 3 tahun penjara, RM5,000 denda dan 6 kali sebatan maksimum. So ini 356 hukuman dalam mahkamah syariah. Paling tinggi. 3 ni je. Okay? Tapi dalam mahkamah sivil ada sampai 20 tahun penjara. Ini menunjukkan lebih berat, lebih adil, lebih dahsyat. Okay. Saya nak bagi tahu clear cut. Lebih berat, lebih dahsyat, lebih teruk hukumannya, ia tak bermaksud lebih Islamik. Itu kena faham. Jelas. Okay, itu jelas. Itu saya nak kena clear benda ni. Saya tak nak macam lepas ni kita nak kena syaratkan hukuman lagi berat, lagi patuh syariah. Itu tak boleh kita letakkan. Ia sebenarnya berbalik kepada satu, sekiranya hukum membabitkan had, hukum Islam menepati ketetapan jumlah kadar kaedah yang Allah dan Rasul tentukan. Tapi kalau ta'zir, dia boleh berubah jadi rendah, jadi tinggi, bergantung kepada kuasa pemerintah. Dan hukum ta'zir ni saya nak bagi tahu ada khilaf ulama. Saya tak rasa ada orang bincang lagi benda ni. Okay? Khilaf ulama tentang the maximum hukuman yang boleh dilaksanakan. Apa maksimum dia? Okay? Ada kata tak boleh lebih daripada hukum had. Hukum had dia maksimum adalah bunuh. Hukum bunuh. Tapi hukum ta'zir ni, okay, apa maksimum dia? Khilaf ulama, ada kata tak boleh lebih, ada kata boleh lebih. Okay, contohnya, yang mengharuskan lebih, contohnya dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Malik bin Anas. Dia kata boleh lebih. Sampai kepada hukum bunuh. Contohnya dia berikan kes-kes tertentu. Seperti contoh, orang jadi mata-mata, intelijen. Contoh, dia duduk orang Malaysia.
tapi dia jadi mata-mata untuk Israel. Spy lah. Spy. Itu boleh. Okey, itu mengikut mazhab Abu Hanifah. Mazhab Syafi'i dia tak bagi lebih daripada hukum had, hukum bunuh tak boleh. Hukum ta'zir dia mesti bawah daripada hukum bunuh, had. Itu salah satu contoh. Tapi kesimpulannya majoriti ulama, jumhur ulama, bahkan sebahagian daripada mazhab Syafi'i, sebahagian berpendapat harus bunuh. Sebagai contoh, dalam satu hadis riwayat Muslim, ini satu dalil yang menunjukkan keharusan. Contohnya, dalam Nabi sebut tentang orang yang mana man atakum amrukum. Ada sekiranya datang kepada kamu satu-satu urusan, satu-satu orang yang mana jami'un ala wahid, ala rajulin wahid, yang mana mereka ni bawa satu orang, orang ni buat kerja apa? Orang ni yashukku jama'atakum. Okey, mereka memecah belahkan saf kamu. Bagi pecah belah orang ni, kepala dia buat kerja. Dia ajak ramai-ramai orang, dia ikut dia untuk pecah belahkan orang. Kata Nabi apa? Faqtulu, maka bunuh dia. Ini tak ada hukum hudud. Ini takzir lah. Nabi tentukan lah. Nabi tentukan. Bukan takzir ni maknanya Nabi bagi keluasan kepada pemerintah untuk buat. Walaupun tak ada dalam hukum hudud. Hak tak ada. Jadi maknanya harus bagi pemerintah menentukan hukuman sampai ke bunuh pun boleh. Bergantung kepada kemaslahatan dan keperluan. So kena clear bab ni. Okay, itu kuasa pemerintah. Last saya nak sebut sebelum saya bagi kepada ni Agil boleh dah macam dengar. Bukan ceramah ni. Ni betul-betul macam belajar betul ni. Macam lecture. Okay. Last ini satu benda penting. Isunya bukan apa. Saya tidak ada masalah dengan petition yang dibawa oleh Nik Elin. Asasnya. Sebab apa dia nak bawa tu, saya tak mau jadikan dia isu sentimen. Orang nak main isu sentimen benda ni. Saya minta maaf pada rakan-rakan PN, PAS khususnya. Nak kata sampai nak kena buat Black Day apa? Black Friday. Black Friday lah, apalah nak buat. Saya tak setuju dengan tu, saya minta maaf. Saya rasa macam kita nak memberikan gambaran yang salah kepada rakyat. Jangan kita buat macam tu. Jangan kita politikkan isu ni. Okay? Jangan kita sebab benda ni sebenarnya baik untuk tindakan seterusnya pemerkasaan Mahkamah Syariah. Kita tengoklah kat mana untuk kita harmonikan antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Betul. Itu sepatutnya kita fikirkan. Bukan main sentimen lontar. Walhal ni Elin kalau politiknya lah MN. Walhal ni Elin baik pun dengan orang Kelantan, dan undang-undang Kelantan, kerajaan Kelantan, dan zaman pun zaman PN memerintah. So jadi jangan main isu politik macam tu, tak bagus. Tapi satu benda yang saya nak sebut dari perspektif yang lain pula, ini isu dia. Isu dia orang hak bawa petition ni pun dilihat sebagai orang ada problematik. Okay, 2017 ada kenyataan yang agak sensitif. Memandangkan Nik Elin, kalau tak salah saya, Nik Elin adalah sistem Islam yang terkenal dengan gerakan-gerakan liberalisasi. Okay, yang terkenal saya katakan. Dikatakan begitu. Okay, jadi kenyataan beliau tak silap saya pasal tudung. Bab orak lah, bab tudung. Okay, jadi dia yang bawa petition ni. So jadi orang akan memandang bahawasanya akan ada isu lah sebab karakter orang hak bawa ni pun ada problem. Yeah. Dilihat ada problem. Bukan saya nak kata dekat dia. Tapi dilihat ada problem. So menimbulkan fitnah. Contoh macam zaman Nabi SAW. Dia, okay, Nik Elin nak buat benda baik. Okay, tapi masalahnya orang tengok dia tu dengan isu-isu sebelum ni. Macam ada satu benda yang tak kena pasal Islam dia nak balun. Dia kira nak ke depan. Okay. Contoh macam Siti Kasim lah kita katakan. Contoh. Jadi, macam zaman Nabi SAW. Golongan munafik. Saya tak kata mereka munafik. Saya tak kata sama sekali. Saya nak bagi contoh. Zaman Nabi, orang munafik yang nak join Nabi dalam peperangan Uhud. Nabi tak bagi. Nabi tak bagi. Nabi suruh balik. Sebab hampa nanti hampa buat palat Tahu lagi je. Tengok masa lagi hampa hasut orang jadi benda lain. Jadi cerita lain. Okey, bukan kita nak hukum niat orang. Tetapi orang nak bawa benda ni. Contoh, kalau ada karakter, contohnya macam Allahyarham Profesor Dr. Ahmad Ibrahim, pengasas Fakulti Undang-Undang UIA. Lain lah. Dia bawa, cerita lain. Pakar perlembagaan, pakar undang-undang Islam, bawa benda ni, cerita lain. Tapi bila
peguam ni alien bawa tu, itu yang jadi isu. Bukan salah dia bawa tu, tapi yalah, pada saya itu yang menimbulkan satu polemik pada saya. Di samping ahli-ahli politik campur tangan dalam soal ini. Wallahu alam, tu pandangan saya lah, secara umum. Saya sebenarnya suka nak lihat ada rasional dalam perbincangan isu Nick Allen dan Kerajaan Negeri Kelantan berkenaan dengan petition yang dikemukakan ke Mahkamah Persekutuan berkaitan enactment yang digubal di peringkat DUN untuk Mahkamah Syariah di Kelantan. Sebab kebanyakannya kita naratif ataupun perbincangan yang dibuat semua bersetuju bahawa isu ni isu teknikal. Isu teknikal. Yang mana apa yang digubal di peringkat DUN Negeri Kelantan ada di peringkat federal. Dan by right, whatever yang ada di peringkat negeri, bila dah ada di peringkat federal akan supersede undang-undang tu. Itu keadaannya. Jadi kebanyakan keputusan yang dibuat di Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 18, daripada 18 tu dibatal 16. Dua tu tak ada pun cerita. Yang dua yang Mahkamah setuju dengan Negeri Kelantan, orang tak cerita. Apa yang dua tu? Dua tu tak silap saya, satu adalah berkenaan tentang penyebaran agama selain daripada agama Islam di kalangan orang Islam. Ini dia dua-dua berkaitan lah, dua-dua ni. Maksudnya kalau ada penyebaran agama lain di kalangan orang bukan Islam untuk memurtadkan orang Islam, yang itu Mahkamah Persekutuan setuju. Setuju dengan DUN Negeri Kelantan. Bermaksud isu ni isu teknikal. Bukan isu agama, bukan isu politik. Tapi bila mana ada sesetengah pihak yang sampai tahap cakap, oh, inilah the beginning of the end. The beginning of the end. Macamlah negara kita ni hancur, akan menyebabkan agama Islam itu habis lah. Habis. Maksudnya dah orang tolak Islam lah. Tak, ni masalah kita. Bila kita start cuba untuk capitalize isu-isu 3R. Ini isu 3R ni tau. Bila capitalize isu 3R ni, untuk kepentingan apa? Adakah untuk kepentingan ummah atau kepentingan politik? Sebab akhirnya bila ke tahap yang mengatakan bahawa Islam ni tercabar, dua enactment yang dipersetujui oleh Mahkamah Persekutuan ni, you tak cerita pun. So part mana yang Mahkamah Persekutuan tolak Islam? Dalam keputusan yang dibuat oleh hakim yang CJ Maimun baca, it's clear cut. Ini adalah hal berkaitan perlembagaan negara dan juga kedudukan Mahkamah Syariah dalam menggubal undang-undang yang bukan sama. Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan Negeri dalam menggubal enactment dalam Mahkamah Syariah yang sama dengan peruntukan yang dah ada di peringkat Perlembagaan Persekutuan. That's it. Itu saja. Ni sampai level yang inilah akan menyebabkan agama Islam dapat dicabar, akan menyebabkan orang Islam akan mula berhadapan dengan kehancuran Islam. Zina boleh, semua boleh. Tak ada. Maksudnya bila dia batal, kata batal. Contohnya zina dengan mayat. Bila Mahkamah kata, okey, kita tolak. Kita setuju dengan petition, kita tolak. Benda ni DUN tak boleh gubal. Sebab apa? Sebab dah ada. Dah ada. Bukan bermaksudnya okey dah boleh zina dengan mayat. Tak boleh juga. Pasal apa? Undang-undang di peringkat persekutuan pun dah ada. You tetap salah kalau buat perkara yang begitu. Jadi hal ni dia jangan kita termakan dengan apa orang kata, kenyataan-kenyataan orang-orang yang ada kepentingan. Kita clear cut je lah. Bila benda ni datang daripada ahli politik, akan pasti ada kepentingan. Sama ada kita ni nak bersifat bias atau tidak, itu kita serahkan kepada individu-individu yang menilai. Tapi bila mana rasionalnya tak sampai ke level begitu, maksudnya rasional tu sebenarnya bukan pasal isu politik. Rasionalnya ialah isu perlembagaan dan DUN Negeri Kelantan. Dan apa kena mengena dengan parti politik nak kata sampai agama Islam ni agama akan tercabar? Tak masuk akal langsung. Itu nombor satu. Nombor dua, saya setuju dengan Dok juga. Keputusan Mahkamah Persekutuan 81 ni, satu ni ditolak oleh Hakim Besar Sabah dan Sarawak. Hakim Besar Sabah dan Sarawak, penolakannya adalah berdasarkan tentang local standby. Siapa ni Allen yang nak petitionkan penolakan enactment syariah yang digubal di DUN Negeri Kelantan. Jadi benda ni jadi satu perkara yang kita semua boleh faham kenapa ditolak.
Bukan bermaksud Hakim Besar Sabah dan Sarawak tolak, tidak bersetuju sepenuhnya dengan keputusan 8 orang hakim yang lain, tapi dia punya asas penolakan ialah tentang local standby. Macam Dok cakap tadi lah, siapa ni Elin ni? Kenapa dia yang buat? Kenapa bukan orang lain buat? Kenapa bukan mungkin kumpulan peguam-peguam syariah ke, ataupun peguam-peguam di bar council ke? Kenapa bukan mereka yang buat? So benda macam ni yang akan menimbulkan fitnah lah. Dan itu mungkin akan menimbulkan banyak lagi spekulasi-spekulasi bila dia tiba-tiba pula kata, oh saya ahli MN. So kita serahkan kepada the imagination of pendengar dan penonton apa yang kita boleh baca dalam keadaan ni lah. Dan yang ketiga ialah, saya setuju juga dengan pendapat Dok, patutnya kita ambil benda ni sebagai satu perkara yang positif. Bermaksud, dah sampai masanya untuk kita benar-benar membincangkan tentang kedudukan Mahkamah Syariah dan bagaimana untuk membenarkan DUN mempunyai kekuatan dan keupayaan menggubal enactment-enactment yang berkaitan dengan undang-undang syariah. Memperkasakan Mahkamah Syariah satu, tapi memberi keupayaan kepada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di peringkat negeri. Sebab kita tahu nak menggubal hukum syariah ni di peringkat negeri. Itu memang kuasa yang diberikan oleh perlembagaan. Dan kuasa yang diberikan oleh perlembagaan itu ada limitation. Sebab ada enactment-enactment yang tak boleh digubal. Jadi macam mana kita nak membenarkan DUN mempunyai keupayaan itu supaya isu seperti apa yang berlaku hari ni, yang mana ni Elin mempetitionkan 18 enactment ni, tak berlaku. Tak berlaku. Bukan nak bermaksud kita nak create that gap between persekutuan dengan negeri, tak. Tapi macam mana kita nak harmonise, kita nak memastikan ia tak ada overlapping, dia tak ada. Sebab bila dia jadi isu macam ni Dok, bila DUN Negeri Kelantan buat 18 enactment ni, 16 tolak, dan benda pertama yang sampai pada otak saya lah, takkanlah ahli Dewan Undangan Negeri tak tahu yang apa yang dia buat ni sebenarnya bertentangan dengan perlembagaan. So it's just a waste of time. Bertindih. Jadi bukan bertentangan, bertindih dengan perlembagaan. Jadi dia macam buang masa. You bersidang buat 18 enactment, akhirnya 16 kena tolak sebab pertindihan. Bukan sebab dia tak boleh buat ke sebab benda tu salah, tak. Sebab pertindihan. Jadi ini benda-benda yang saya rasa kita kena ambil positif sikit lah. Jangan terus sampai nak ada yang sampai kata kerajaan menolak hukum syariah, hukum Islam. Ini I think that's too much already. Sampai buat parody pun ada. Buat parody pun ada. Sampai tadi nak buat Black Friday ada. Sampai buat semayang hajat di dataran Mahkamah Persekutuan. Dia jadi benda tu jadi agak melampau. Dia jadi melampau lah. Jangan kita tarik orang dia jadi macam seolah-olah macam sistem yang ada, sistem kafir. Jadi sistem yang Mahkamah Syariah itulah satu-satunya sistem Islam. Walhal seperti mana saya dah sebut di awal tadi, kita kena buka sikit minda kita dengan ruh dan value syariah itu dia tak terikat semata-mata dengan perkataan. Betul. Okay. Macam contoh parti Islam se-Malaysia, PAS contohnya, bukan bererti parti yang tiada perkataan Islam dalam parti tersebut. Banyak UMNO lah. Contoh UMNO lah. Bererti parti itu parti kufur. So itu saya kira benda ni very simple lah. Saya rasa orang sekarang pun dah faham benda ni. Saya benda yang saya tak berapa setuju ialah bila mana ada parti-parti politik atau pemimpin-pemimpin politik yang cuba menarik orang Melayu Islam ni ke satu kedudukan yang terlalu kanan. Yang terlalu kanan. Dan isu-isu Nick Elin, macam Nick Elin ni, isu 3R ni, kenapa kerajaan menghalang orang-orang politik memainkan isu 3R ialah bila mana isu 3R ni yang mana banyaknya berkenaan dengan Melayu Islam ni, dia akan menarik orang Islam terlalu ke kanan, orang Melayu kita terlalu ke kanan, yang akhirnya akan mewujudkan satu gap di antara masyarakat. Yang ini yang akan menyusahkan ramai pihak, yang mana kita tak nak. Ia akan menjejaskan keharmonian negara, perpaduan negara. Dan kita tak boleh lari dan tidak boleh deny fakta yang negara ni hidup dalam kepelbagaian. Dan bila kita tarik satu masyarakat, segmen masyarakat terlalu ke kanan, akan pasti ada reaksi daripada satu masyarakat yang lain. Dan bila benda ni berlaku sebegitu, then kita tak ada harmony, Dok. Ni we have a problem. Ini yang mungkin hadis yang saya baca tadi, saya ulang sekali lagi. Yang Nabi SAW sebut, man atakum wa amrukum
jami'un ala rajulin wahid yuridu an yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Dahsyat. Barang siapa yang sekiranya datang kepada kamu seorang yang menyerukan satu perhimpunan pada seorang lelaki yang bertujuan untuk memecah belahkan kekuatan kamu dan memecah-mecahkan saf kamu, jamaah kamu, bunuh dia. Jadi hukum pecah belah ni sebenarnya berat dalam Islam. Government, kerajaan mungkin boleh tengok kembali pelaksanaan hukuman ke atas mereka-mereka yang menggerakkan apa jua urusan perkara-perkara yang memecah belahkan perpaduan umat Islam dan perpaduan rakyat secara umumnya. It's a serious offense. And kalau tanya saya, it's a treason. Bagi saya lah. You sebenarnya mengkhianati negara. Sebab itu kita kena be very careful. Yang kadang-kadang kita terlalu carried away, dok. Kita ni terlalu, orang kata, committed dengan satu komitmen kita pada politik contohnya. Dan dia jadi too much. Bila dia too much, you lupa. Jadi kita anggap je kawan-kawan kita dalam parti-parti politik yang memainkan isu ni, mungkin terlupa. Kita nak mengingatkan, kita sama-sama mengingatkan bahawa jangan kita terlalu get carried away. Ada saya tak silap yang terbaru ke yang lama ada Siti Kasim ada bangkitkan soal cadangan kerajaan negeri Terengganu juga untuk tetapkan pemakaian wanita tutup aurat. Okey, dan mengenakan denda bagi mereka-mereka yang tak mengenakan pakaian yang sepatutnya, yang so-called patuh syariah lah. Okey, pada saya komen Siti Kasim tu kakak ke makcik? Makcik Siti Kasim. So jadi dia saya tengok komen dia agak kasar. Okay. Soal tak setuju dengan peruntukan ataupun cadangan kerajaan negeri Terengganu tu terpulang lah. Okay, masing-masing. Tapi cara menjawab tu soal siapa kamu lelaki nak menentukan pakaian wanita. Come on kak, cik. Lelaki pun ada ketetapan pakaian lah. Bukan boleh bogey depan orang lah. Bukan boleh pakai lelaki pun ada aurat dia. Lelaki pun ada aurat dia. Perempuan pun ada aurat dia. Saranan pada saya, saranan kerajaan negeri Terengganu, saranan dan cadangan itu cadangan yang baik. Yang pada saya aurat tu sebahagian daripada hukum dan peraturan-peraturan yang ditetapkan di dalam Islam. Boleh dicadangkan. Tidak ada masalah. Itu hak kerajaan negeri Terengganu. Kalau tak suka kerajaan negeri Terengganu, buatlah gerak kerja, pilihan raya, tukar kerajaan negeri Terengganu. Itu standard lah. Itu saya katakan contoh macam di negeri-negeri tertentu, gambar-gambar dan iklan-iklan di billboard semua kena tutup aurat. Tahu pula syarikat-syarikat media dan syarikat-syarikat pengiklanan cari artis-artis dan tudungkan, auratkan artis-artis tersebut. Itu boleh buat pula. Itu peniaga boleh buat. Untuk dapat duit, pandai buat pula nak tutup aurat. Ini kerajaan negeri tetapkan. Pada saya tolak tepi soal pas ke tak pas ke. Ini benda bagus yang kerajaan negeri Terengganu buat. Saya support lah. Yang tak support itu terpulang. Itu terpulang kepada pandangan masing-masing. Itu cara dan metod kerajaan negeri Terengganu. Itu hak dia. Dia ada kuasa. Dia buat apa yang dia rasakan baik untuk masyarakat dan komuniti setempat dia. Jadi tak perlu menjerit-jerit dalam TikTok. Nampak tak elok sangat. Yang komen tu pun bukan Dr. Terengganu. Nah itulah yang komen tu bukan Dr. Terengganu. Komen jerit-jerit. Okeylah. Okey, jadi kita akan berehat. Macam biasalah kita tengok isu ni yang ini memang panjang. Kita akan kembali dengan lebih kurang topik politik sikit. Macam saya kata, episod ini dia santai politik. Kita akan kembali selepas ini, insyaAllah.